الحمد لله الحمد لله الذي أنقذنا من الأنياب الاهتلال وويلات الاستعمار وجعلنا أمة متقدمة مكرمة في صفوف الأحرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين الملك القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ما توترت الأنباء وتناقلت الأخبار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته تفوزوا بجناته في دار القرار مع المقربين الأبرار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan berharap hanya kepadanya. Berusahalah sedaya upaya mungkin untuk melakukan ketaatan dan menghindarkan diri dari terjebak ke dalam perkara-perkara yang maksiat dan berdosa. Mudah-mudahan kita semua akan selamat di bawah naungan dan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Ayuh kita tumpukan perhatian kepada khutbah pada petang ini. Moga-moga kita mendapat kemanfaatan daripada isi khutbah ini dan membuka pintu hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai umat yang sentiasa memupukkan rasa kesatuan ummah sebagai satu agama yang mempunyai sifat kekeluargaan yang menumpukan kepada ukhuwah melebihi dari segala-galanya. Khutbah pada hari ini yang bertajuk serumpun bak serai sesusun bak sirih yang telah pun dibawakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, masyarakat Malaysia khususnya di negeri Pulau Pinang ini, kita tahu memang kita hidup dalam keadaan kemajmukan dan ia merupakan satu anugerah dan sunnatullah yang Allah menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kepelbagaian itu latar belakang masyarakat seperti ini, kita dapat mengenali antara satu dengan yang lain dan akhirnya kita menjadi kelompok yang boleh mengenal bagaimana kekuasaan Allah menjadikan dunia ini dengan penuh dengan warna-warninya, dengan kepelbagaian berbagai bangsa dan berbagai sektor dan agama. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, 16 September yang akan datang adalah merupakan hari yang paling istimewa dalam sejarah Malaysia ini, kerana ia merupakan satu gabungan persekutuan Tanah Melayu dan juga Sabah dan juga Sarawak pada tahun 1963, dan tarikh tersebut dinamakan Tanah Melayu dan Tanah Persekutuan ini sebagai Malaysia yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitulah Tunku Abdul Rahman Al-Haj. Hasil gabungan ini telah membebaskan Sabah dan Sarawak dari cengkaman penjajah dan menjadikan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebagai sebuah negara yang merdeka. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, kita telusuri akan firman Allah dalam suratul Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan. Kemudiannya kami jadikan kamu pelbagai bangsa dan pelbagai latar belakang, dan untuk kamu jadikan lita'arafu, untuk kamu berkenal-kenalan, beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, bukan kelebihan keturunan kamu,
ataupun kelebihan kepada bangsa-bangsa kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, seluruh dunia menunjukkan rasa hormat kepada negara kita Malaysia. Kerana walaupun majoritinya umat Islam dan juga merupakan peribumi, penduduk peribumi sebagai bumi putera di negara ini, tapi kemampuan kita untuk hidup dengan bangsa dan agama-agama lain tanpa memberi satu pun kesan yang buruk kepada agama lain, memberikan satu penghormatan besar negara-negara lain kepada Malaysia. Maka inilah yang ditunjukkan seluruh dunia pada hari ini kepada Malaysia ini. Oleh sebab itu, sidang jemaah sekalian, hidup kita ini penuh dengan ukhuwah. Dan dalam masa yang sama, umat Islam dalam kita menyambut Hari Malaysia ini, saya menyeru di atas mimbar yang mulia ini agar kita menjadikan diri kita sebagai kelompok yang menunjukkan contoh teladan yang baik agar dapat dicontohi oleh orang lain, oleh agama-agama lain, oleh bangsa-bangsa lain, dengan kebaikan dan juga kebijaksanaan kita sebagai umat yang mendahulukan dakwah melebihi daripada yang lain. Kerana menunjuk contoh yang baik sebagai seorang jiran contohnya adalah menyebabkan orang lain yang bukan agama Islam ini akan mencintai agama, kerana dia tahu agama Islam telah membentuk peribadi keluarga-keluarga Islam ini. Sidang jemaah rahmati Allah sekalian, saya seru kepada tuan-tuan dan sidang jemaah sekalian agar hidup ini perlu memberi contoh kepada yang lain. Jangan beri contoh yang buruk, jangan tunjuk perangai yang buruk sampai orang cop orang Islam kita perangai tak elok. Janganlah. Kita ada perlunya tunjukkan contoh yang baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdali min darajatin siyam wa salati wa sadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu dhatil baina wa fasada dhatil baina al-haliqah. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, maukah jika aku kabarkan kamu satu yang lebih utama daripada puasa, daripada solat dan juga sedekah? Para sahabat kata, sudah tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, damaikan orang yang sedang berselisih dan rosakkan orang yang berselisih adalah mencukur amalan kebaikan yang telah dikerjakan. Sunan Abu Dawud. Sidang jemaah rahmati Allah sekalian, kekalkan keharmonian, kekalkan ukhuwah. Sambutlah Hari Malaysia ini dengan keadaan penuh keharmonian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi ala alaihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير نذير وسراج منير وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرامك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه من عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة. Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika sahibil faqamah Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal ghala wal riya wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah وأن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.